Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Bernama TV. Ini Apa Khabar Malaysia. Pagi ini bertemankan saya Cedi dan rakan tugas Nurul Hidayah Umul untuk satu edisi baru. Hari ini hari Jumaat 10 Februari 2023. Jumaat penghulu segala hari. Kalau boleh hari ini mulakan dengan sesuatu perkara yang baik. Kadang-kadang sekecil-kecil perkara yang kita lakukan sebenarnya memberi impak kepada orang lain. Sebagai contoh, senyum. Sebenarnya kan? senyum tu tak payah mengeluarkan modal pun. Betul. Saya sangka dengan senyum saja dia akan memberikan hari yang bahagia dan menceriakan hari yang lain juga ya. Dan Chat, selain itu hari Jumaat sinonim juga untuk mereka yang ingin bersedekah kerana pahalanya lebih berlipat ganda. Jadi kalau nak bersedekah tu tak perlulah nak tunggu ada duit ya. Kalau dalam konsep Islam sendiri itu adalah dengan banyaknya memberi akan lebih banyak lagi kita akan menerima. Demikian perbezaan matematik di antara segi ajaran Islam dan juga matematik yang kita belajar kat sekolah tu. Apapun sentiasa yakin, sentiasa positif. Itu yang pastinya menceriakan lagi hari kita. Baik, dan kita akan kongsi dengan anda juga dari masa ke semasa isu-isu terkini dan juga berita-berita terbaru yang kami terima. Juga menerusi laman web bernama.com di mana kita nak kongsikan ini satu usaha yang bagus dan harus disegerakan dalam kita membantu pertumbuhan ekonomi itu sendiri, di mana Rakan Dialog ASEAN berminat sokong pelancaran 5G Malaysia, di mana ramai rakan dialog ASEAN berminat untuk menyokong pelancaran teknologi 5G di seluruh negara. Itu kata Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital Datuk Seri Muhammad Mentek, di mana walaupun penanda aras rakan dialog ialah tindakan seterusnya, Malaysia tidak komited terhadap mana-mana rakan dialog berkenaan dengan teknologi 5G dan memandangkan Malaysia ni beralih ke 5G. Program Jalinan Digital Negara Jendela sedang dilaksanakan untuk memastikan ketersambungan perkara tersebut. Dan sebenarnya kalau kita memandang daripada sudut yang positif, tujuan asal rakan niaga ataupun rakan dialog ASEAN ini berminat untuk menyokong pelancaran 5G Malaysia ini juga dalam masa yang sama dapat membantu khususnya usahawan IKS yang mana boleh mengembangkan produk-produk yang dikeluarkan ke peringkat yang lebih jauh dan sekaligus dapat membantu bukan sahaja usahawan IKS, malah entrepreneur yang sekarang memang menggunakan capaian internet untuk berurus niaga dan berurusan bukan sahaja di peringkat tempatan ataupun peringkat negara kita sendiri, malah boleh capai ke peringkat antarabangsa. Dan seperti yang saya katakan tadi, dalam masa yang sama dapat menjana pertumbuhan ekonomi negara kita. Itu dia. Dan kita beralih pula kepada berita seterusnya ya, di mana siasatan penyelewengan MAINS selesai, tiada unsur kesalahan rasuah. Demikian menurut SPRM, di mana ianya berhubung isu dakwaan penyelewengan wang zakat melibatkan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAINS. Zakat Sendirian Berhad tidak menemukan sebarang unsur kesalahan rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Menurut pengarah SPRM Negeri Sembilan, Awangko Ahmad Taufik Putra Awang Ismail berkata pihaknya membuka kertas siasatan pada 2019 dan siasatan telah selesai dijalankan. Dan ya, sehubungan itu mana-mana pihak yang digesa untuk menghentikan sebarang spekulasi dan juga menyebarkan berita palsu berhubung perkara berkenaan sebagaimana yang disiarkan dalam sebuah akaun Telegram baru-baru ini setelah disahkan oleh pihak SPRM sendiri bahawa tiadanya unsur penyelewengan ataupun kesalahan rasuah telah pun dikesan. Maksudnya kes itu telah selesai, di mana SPRM negeri komited dalam usaha untuk memerangi rasuah yang melibatkan dana awam di negeri tersebut dan siasatan lanjut akan dijalankan sekiranya terdapat maklumat baharu yang diterima. Maksudnya ketika ini hentikan sebarang spekulasi kerana siasatan telah pun mengesahkan tiada kes pecah amanah berlaku. Dan bagi anda di luar sana yang mungkin ingin melaporkan sebarang kes pecah amanah, bolehlah terus ke SPRM bagi melakukan laporan tersebut. Dan ingat ya, jangan menjatuhkan sesuatu hukuman selagi belum didapati bersalah dan selepas selepas siasatan dilakukan. Baik, seterusnya Agong kurniakan watika
watikah pelantikan 10 perwakilan ke luar negara yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini semalam mengumumkan watikah pelantikan kepada 10 perwakilan Malaysia ke luar negara di Istana Negara, dan turut berangkat ke istiadat itu Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria dan ketua-ketua perwakilan Malaysia ke luar negara yang baru dilantik ialah Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat iaitu Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz, Duta Malaysia ke Republik Indonesia Datuk Said Mat Hasrin Tengku Husin, Duta Besar Malaysia ke Republik Filipina Datuk Abdul Malik Melvin Castellino Antioni, dan turut menerima watikah tersebut semasa pelantikan ialah Duta Besar Malaysia ke Holy See Handy iaitu anak Asan Duta Besar Malaysia ke Sweden Afiza Abdullah, Duta Besar Malaysia ke Brazil Gloria Clorina anak Peter, dan Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke Kenya Ruzaimi Muhammad. Okey. Antara lainnya boleh dapatkan menerusi portal dibernama.com. Seterusnya kita beralih ke cerita ataupun isu KDNK Malaysia. Pertumbuhan, ya, iaitu keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia diunjurkan mencecah 8.4% bagi tahun kewangan 2022 berbanding 3.1% pada 2021, mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam kalangan negara anggota ASEAN. Demikian menurut Bank Islam Malaysia Berhad. Dan selain itu pertumbuhan KDNK bagi suku keempat 2022 diunjurkan mencapai 5.7%. Dan menurut ahli ekonomi Bank Islam, ini merupakan unjuran yang terbaik walaupun kemelut politik yang bermula pada awal 2020 dan reda pada pilihan raya umum ke-15 dan ianya sekaligus dengan pembentukan kerajaan baru, tetapi ia menunjukkan tanda-tanda positif. Dan meskipun dunia ketika ini mengalami kelembapan ekonomi akibat daripada pandemik COVID-19 dan juga perang Ukraine dan juga Rusia, tetapi sedikit sebanyak ia telah memberikan satu perspektif yang positif dalam lanskap pertumbuhan ekonomi negara. Dan dalam pada itu, ekonomi Malaysia terus berkembang tahun depan dalam persekitaran kelembapan ekonomi. Kemelesitan ekonomi dijangka tidak berlaku kerana asas makroekonomi negara kekal kukuh. Maksudnya mungkin negara kita impaknya agak kurang terasa, Cik. Okey, dan itu antara yang dapat kita kongsikan hari ini. Dan kalau untuk mendapatkan berita lanjut, anda boleh layari portal bernama.com. Dan seperti biasa kita akan saksikan dahulu mengenai ramalan cuaca, dan selepas itu kita akan bersama dengan rakan penyampai dari berita. Kita saksikan. Assalamualaikum dan salam hormat. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan dakwaan yang beliau terlibat dalam pemberian kontrak sistem imigresen bersepadu nasional NICE kepada syarikat Iris Corporation Berhad yang dikaitkan dengan menantunya. Presiden Bersatu itu menyifatkan laporan disiarkan dalam sebuah portal berhubung perkara tersebut adalah fitnah jahat yang sengaja direka untuk mencalarkan maruah beliau dan keluarganya. Selain itu, katanya tiada mana-mana ahli keluarga beliau mempunyai kepentingan dalam Iris Corporation Berhad sama ada sebagai pengarah syarikat atau pemegang saham. Dalam hantaran di media sosial, ahli Parlimen Paguh itu juga berkata, proses perolehan kontrak dibuat mengikut tata cara perolehan biasa di bawah seliaan Kementerian Kewangan dan Kementerian berkaitan serta bukan berada di bawah bidang kuasa beliau sebagai Perdana Menteri ketika itu. Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan watikah pelantikan kepada 10 perwakilan Malaysia ke luar negara di Istana Negara pada Khamis.
turut berangkat ke istiadat itu Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Ketua-ketua perwakilan Malaysia ke luar negara yang baharu dilantik ialah Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz, Duta Besar Malaysia ke Republik Indonesia, Datuk Said Mat Hasrin Tengku Hussein Elias Said Hussein, dan Duta Besar Malaysia ke Republik Filipina, Datuk Abdul Malik Melvin Castellino Anthony. Turut menerima watika pelantikan ialah Duta Besar Malaysia ke Holy See, Hendy Ana Ahsan, Duta Besar Malaysia ke Sweden, Hafizah Abdullah, Duta Besar Malaysia ke Brazil, Gloria Corina Anak Peter Tiwet dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Kenya, Ruzaimi Muhammad. Selain itu ialah Duta Besar Malaysia ke Republik Czech, Suzilah Muhammad Sidek, Duta Besar Malaysia ke Timor Leste, Amarjit Singh Sarjit Singh, serta Duta Besar Malaysia ke Kuwait, Alauddin Muhammad Nur. Susulan pelaksanaan dua klasifikasi baharu bagi filem Malaysia, Pengerusi Lembaga Penapisan Filem LPF Datuk Muhammad Dusuki Yaakob menyambut baik pengenalan klasifikasi itu dan menyifatkan ia mampu meluaskan lagi kreativiti dalam kalangan pemain industri. Datuk Muhammad Dusuki berkata, Lembaga Penapisan Filem akan sentiasa bersikap proaktif dalam melaksanakan apa jua tindakan bagi kemajuan industri perfilman negara. Kematangan penonton dan juga saingan-saingan yang berlaku dekat internet. Oleh itu, LPF sendiri, kita sentiasa proaktif merancang dan melaksanakan apa jua program dan tindakan agar ianya selaras dengan kehendak-kehendak industri filem, tetapi dalam masa yang sama kita perlu mematuhi akta penapisan yang ada. Terdapat 5 jenis pengkelasan atau klasifikasi filem yang diluluskan oleh Kementerian Dalam Negeri KDN, iaitu U, P12, 13, 16 dan 18. Pengenalan terhadap klasifikasi baru iaitu P12 memberikan pelepasan bagi penonton di semua peringkat umur tetapi memerlukan pengawasan ibu bapa sekiranya penonton adalah berumur 12 tahun ke bawah. Manakala klasifikasi baharu 16 mengkelaskan jenis filem yang hanya boleh ditonton oleh penonton yang berumur 16 tahun ke atas sahaja. Pada taklimat pelaksanaan klasifikasi filem 2023 pada Khamis, beberapa pemain industri turut hadir, antaranya Aziz M. Osman, Datuk Yusof Aslam, Andrea Abdullah dan Sharifah Syahora. KDN melalui LPF sebelum ini telah menguatkuasakan 5 klasifikasi filem yang baru mulai 1 Februari. Menu Rahmah kini bukan sekadar makanan tengah hari tetapi juga jualan buah durian dengan harga serendah RM4.99 sebekas. Menurut pengusaha gerai durian Atok, Khairul Fahmi Mat Yasin, konsep menu Rahmah tidak hanya memfokuskan makanan dan minuman, sebaliknya boleh dikembangkan dengan pelbagai perkara bagi membantu B40. Menurut Khairul Fahmi, durian Rahmah yang diperkenalkan di gerainya sejak minggu lepas berjaya menarik pembeli sehingga ke selatan tanah air. Raja buah itu dijual dengan harga serendah RM4.99 bagi 300 hingga 400 gram sebekas berbanding sebelum ini antara RM8 ke RM9. Jelas beliau pada hari pertama sebanyak 50 bekas terjual dalam 10 minit dan kini mula mencecah 600 bekas. Menurut Khairul Fahmi, sebekas isi durian mengandungi durian pelbagai variasi termasuk durian kampung dan D24. Selain buah durian, beliau yang berniaga di sekitar kampung Batu Tujuh Shah Alam turut menjual cendol serendah RM4. Baik, dengan itu salam hormat dan salam Malaysia Madani.
Itu dia. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan hari ini kami menyajikan pelbagai topik yang menarik sebenarnya dan mungkin pengisiannya agak berat pada hari ini walaupun hari dan sedikit berbeza. Tapi ianya padat dengan informatif yang perlu kita ambil tahu dan perlu cakna mengenai persekitaran semasa kita, iaitu mengenai jenayah perdagangan orang di Malaysia. Dan tentunya tetamu kita di studio pagi ini, kita mengundang Puan Dini Dalila, Presiden Stop Human Trafficking SHAT. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami pada pagi ini. Bila saya dapat tas ni, saya pun memang banyak pembacaan pemahaman untuk saya lebih faham tentang apa itu pemerdagangan orang. Mungkin kan bunyi dia macam berat sikit kan. Memangnya isu yang berat. Tapi kalau kita nak pendekkan dia bagi simple, jual orang. Okay. So I think it's more mudah untuk kita nak pergi kepada rakyat untuk faham. Kalau pemerdagangan tu sounds like very keras sikit kan, dan bahasa yang lebih tinggi pemahamannya. Okey, bercakap mengenai pemerdagangan orang ataupun lebih tepat, lebih mudah sekali bahasa ni faham, jual orang. Okey, nak jual orang ni apakah yang berlaku dalam kategori yang macam mana tu Puan? Sebab difahamkan mempunyai dua kategori dan mungkin Puan boleh terangkan dengan lebih lanjut. Okey. Thank you so much. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Bernama to invite me, and also pihak MAPO di bawah Kementerian Dalam Negeri to invite me lah untuk bercakap tentang trafficking ni itself. So kita orang adalah sebuah NGO lah yang work on this. So in terms of bila you tanya ke I, dari segi dia ada dua sektor, ATIP dan SOM. Anti-trafficking in persons, ATIP. SOM adalah smuggling of migrant. Okay. So menyeludup migran. So bila kita cerita tentang ATIP dan SOM ni, bila kita kata pemerdagangan tu adalah sebenarnya more to ATIP. Okay, ATIP tu adalah bila seseorang tu dieksploitasi. Macam contoh you can be same house, kita duduk serumah, okay? Tetapi I tipu you, okay? Secara act, dia ada act, means and purpose tau, bila ATIP ni. So secara act dia, I bagi tahu kat you, you nak kerja tak dengan I, okay? And then I boleh bagi kat you gaji this ataupun tawaran yang lumayan. Yes, I try to allure her untuk bekerja, okay? Tetapi sebenarnya niat I lain. I exploit dia untuk profit I. Itu adalah ATIP. Tanpa dia punya kerelaan hati. Okay, so that's ATIP lah. Tetapi bila SOM adalah dia secara rela hati. Because dia tahu, okay, contohlah. Macam contoh kita cerita pasal cross border issue, for example kan. So bila cross border tu, dia tahu yang kat rumah dia tu susah untuk dia nak dapat income. Alright. So because of that, dia kata okay lah, I want to migrate kepada negara. Macam contoh kita orang Malaysian pun ada juga pergi kepada Australia, ataupun kes yang baru-baru ni yang kita pergi kepada Myanmar dan Laos and all that. So because we want to have extra income, a better life. So you secara rela hati. Tetapi bila you tahu yang benda tu, alamak macam mana ni aku nak pergi travel, tetapi I don't have money. So you tend to succumb. Maknanya you memang rela lah untuk diseludup tu. So that's when benda tu adalah smuggling of migrant. Okay, so tu adalah perbezaan dia lah. Tetapi smuggling of migrant ni dia boleh dijadikan mangsa kepada ATIP apabila dia dah tak ada dokumen. Contoh dia masuk dekat negara lain secara seludup, dia tak ada dokumen kan. So bila dia tak ada dokumen, dia vulnerable. Vulnerable meaning dia orang pun tak ada dokumen kan. So you boleh di-exploit lah. So bila di-exploit, you akan jadi mangsa kepada ATIP tu pula. So that's what happen. Macam contoh orang kita pergi ke luar negara, orang luar negara datang kat sini, itu adalah smuggling of migrant that can lead kepada ATIP. Okay. Bagaimana Puan memandang seserius mana isu pemerdagangan orang ni di Malaysia? Okay. Truthfully, if you ask me, kebanyakan Malaysia ni dia orang masih lagi rasa macam apa, tak ada kena mengena kan, tak ada kena mengena. Tapi actually kita orang ni, sebab the whole world kita need to abide kepada the US punya Department of State to say that kita orang semua kena under dipanggil TIP report, Trafficking in Persons report. So Trafficking in Persons report ni setiap tahun dia akan keluar kepada semua the whole world, okay, to say that kita ni dekat ranking mana. Okay, so when we talk about ranking dalam report tu, meaning to say that ranking kita ni at this point in time adalah tier 3. Okay, so sekarang ni mungkin banyaklah orang duk nampak dalam berita apa tier 3 ni kan. You all don't understand what is trafficking, why is it tier 3. So tier 3 adalah you're saying that negara kita adalah yang paling teruk. Okay,
secara kasar ni berbunyi macam tu lah, okay, because you're the lowest rank, tier 3. So bila tier 3 tu, it will affect kepada kita punya other parts lah. So that's why Malaysia, we need to work together. Bukan saja you, bukan saja I, all of us, okay. Tak kira lah benda tu melibatkan orang luar ataupun orang tempatan sendiri, tetapi kita kena work towards kita punya tiering ni kena naikkan kepada tier 1 or tier 2, okay, because kita ada 1 more year saja. Kalau tak nanti it will impact. Mungkin I can explain to you all later lah apa impact dia tu kan. Kalau kita tengok data kan, saban tahun, kalau nak dibandingkan dengan pandemik 3 tahun yang lepas, lebih meningkat, lebih mendadak dia punya peratusan data tu. Bagaimana tu? Kenapa dan bagaimana untuk mengurangkan peratusan data? Kalau kita nak mengurangkan, sebenarnya kalau you tanya I, masih lagi tak cukup tu. There's still a lot more yang belum dilaporkan. Sebab bila you cerita pasal trafficking, sebenarnya macam saya cakap kat you, tidak melibatkan hanya orang luar, tetapi yang kebanyakan report adalah melibatkan orang luar sahaja. What is the report like kat negara kita sendiri, kat Malaysia sendiri, tempatan, golongan tempatan. I can share with you salah satu case that we have, okay, melibatkan mangsa tu adalah diletakkan kepada rumah perlindungan AIDS, penyakit AIDS, okay, warga tempatan. Tetapi macam mana dia boleh lead kepada AIDS punya victim, di mana dia tu adalah rakyat tempatan. Kalau you korek pada dia punya permulaan dia, the root cause of it, bukannya dia ni datang terus AIDS, tetapi punca dia dapat AIDS tu sebab dia diperdagangkan. So you understand? So because of that, bila you cerita pasal data tu adalah tinggi, tetapi masih lagi tak cukup. That is good to have good reporting, meaning to say it's good to have more and more data tu dilaporkan, okay. Tetapi dari segi macam mana kita nak, daripada laporan tu, macam mana kita nak bantu mangsa ni, itu adalah salah satu benda yang the US is looking into, okay. Report can be high, tetapi how is it translated daripada you duduk jadi ditangkap tu, diberikan hak-hak you sebagai seorang mangsa. Itu yang dilihat sebenarnya. Itu dia. Dan Puan, kita nak tahu juga, adakah isu ini kebanyakan yang berlaku di negara kita melibatkan isu perdagangan orang ini, melibatkan warga asing sahaja ataupun bagaimana? Okay, like what I mentioned lah earlier tu kan, trafficking tu, you duduk sebelah rumah, sebelah I pun you boleh traffic I. So when you talk about that, meaning to say dia tidak kira, tak kira kata orang luar sahaja. Orang luar ni kebanyakannya, aspect what I mentioned, dia orang ni bin smuggle. Masa time mula-mula tu dia masuk tu, dia belum ada act means and purpose tu, belum ada lagi aktif tu. Tetapi bila dia dah dijadikan mangsa, baru dia jadi aktif. Itu melibatkan orang luar, okay. I mean we're talking about the migrants. Tetapi bila kita cerita tentang isu tu, sebenarnya it can happen kepada rakyat tempatan sendiri. You pun boleh traffic I, as long as you cakap kat I, kata okay ni, jomlah, kata kita pergi ni, best lah pergi holiday apa semua. Tiba-tiba sampai, orang lock I, ambil dokumen I, jual I, you dapat duit. Trafficking. Act means and purpose dah complete. Act adalah cara, means adalah melalui, dan purpose adalah objektif dia apa. Itu dia. Dan bagaimanakah rakyat boleh memainkan peranan dalam membantu untuk menangani isu dan juga permasalahan ini? Okey. Kalau rakyat nak bantu, to be honest, simple saja. You nampak, you rasa curiga, you ambil gambar, you boleh hantar report kepada Mapo. Okay, you can call 038,000 untuk call, bercakap dengan pegawai Mapo. Ataupun you rasa macam, I don't want, I tak nak orang bagi tahu I ni siapa. So you can talk to us juga. You boleh ambil gambar, bagi some details, and then you boleh bagi email kepada kami. Then we will take it further lah to discuss with the higher authority lah untuk jalankan tugas dia orang. Okay, Puan, walaupun kita tahu saban tahun ada saja peningkatan tentang isu perdagangan orang ni, tapi kita lihat masyarakat kita kurang kesedaran tentang isu ini. Kenapa pandangan Puan sendiri? Itulah sebenarnya gitu tu lah, macam tak payah rakyat sajalah. Sometimes you're talking about simple person, as even my friends for example, I tak pergi jauh. Dia kata, kenapa you sibuk pasal perdagangan ni? Sebab this is nothing to do with our country. Dia tak nampak relevance. Okay, so because of that, dia orang dah ada satu stigma.
Okay, stigma mengatakan korang luar. Tak ada kena-mengena dengan Malaysia. Orang Malaysia kita selamat. So what happen yang berita yang baru-baru ni yang keluar tu berkenaan dengan orang kita, macam contoh strawberry punya case tu, that is an eye opener. Okay, sebab kalau tak tu I tengok golongan belia sekarang ni diorang dia rasa macam dapat gaji best, dapat pergi luar negara, best aku boleh holiday apa semua tu. So you have to do little bit more research. Jangan be too gullible, you know. You have to know you nak pergi mana, siapa yang akan tu, parents you kena tahu, everything dulu. Kan. Kadang-kadang orang kita terlalu bergantung pada nasib juga kan. Itulah ikut untung nasib. Kalau mungkin kat sana tak ada apa-apa berlaku kat kita, which is okay. Kalau betul, dia tak memikirkan apa risiko yang berlaku sebenarnya. Mungkin terlalu positif sangat Cik nampak yang indah-indah belaka. Indah-indah belaka kan. Okay, antara mungkin boleh Puan kongsikan bersama-sama dengan kami antara tawaran biasanya sebelum kita terjerat dengan pemandangan ataupun isu jual orang ni sendiri, antara tawaran yang ditawarkan. Kerap kali ditawarkan. Senang je. Bila you nampak, contohlah, I ada SPM je. Orang nak bagi kat I gaji 10,000. Does that make sense? Benda tu secara logik akalnya, logik ke tidak? Pada mulanya, you kena tahu where is the logic punya tu. So, you kena ada some articulation lah, I would say. Kena faham sendiri. Kalau contoh, you dapat tawaran kerja. Tiba-tiba, I ni muka pun sememeng je. Lepas tu, suddenly, you ask me to become model. Does it make sense? Okay? So it means that that is something yang mencurigakan tentang tawaran tersebut, because who am I to be getting that kind of to offer, for example. That can give you some trigger yang mengatakan okay, kali ni this is something wrong. Okay, so that's when you have to start to do a bit of research lah. Lagi-lagi dengan teknologi apa semua kan. Oh my god, it's very simple. Jangan mudah terlalu untuk mempercayakan orang kan. Itu kata Puan lah, kalau kita nak tahu, kita kena cakna mengenai apa yang ingin di offer lah kan. Tapi bagaimana caranya untuk kita mengenal pasti, kita sebagai rakyat Malaysia untuk mengenal pasti bahawa seseorang itu merupakan mangsa pemerdagangan orang? Okay, dia mangsa ni kadang-kadang tak semestinya dia murung ataupun dia dalam keadaan terlalu sedih. Ada juga contoh, satu tu kita banyak dia juga dengan mangsa kan. So ada salah satu tu dia nampak macam nak belajar. So dia datang as a student. Tapi dia ni tak ada dokumen. I mean tak cukup lah dia punya kelengkapan daripada dokumen and all that. So due to that dia boleh being traffic as well. So kepada rakyat Malaysia yang mana yang you nampak, you rasa macam mencurigakan, contoh yang clear punya signs, macam contoh you bercakap dengan dia tak boleh nak bagi kat you eye contact. Okay, so that's one of the triggering point. Lepas pada tu you nampak macam dia ni macam tak tahu nak ke arah ke mana. Mungkin dia ada beg kecil dia ke apa ke, macam nampak dia somewhere around tapi tak tahu hala tuju. That could be also one of it. Orang yang larikan diri pada rumah. So these are all memang kata orang the vulnerable yang boleh dijadikan, yang kita boleh anticipate lah tu adalah mangsa lah. Okey, mungkin sedikit tips lah ataupun cara-cara ataupun langkah untuk kita mencegah diri kita maupun orang yang dekat dengan kita, especially juga untuk orang yang tersayang, bagaimana untuk kita mengelakkan daripada kita ni menjadi mangsa. Okey, I would suggest kepada parents masa kita cerita pasal rakyat kita ni masih lagi kat sana tak dapat balik lagi kan. Parents, you bila you dengar anak you dapat offer, tolong check, meaning to say that ensure kata you nak pergi ni dengan siapa. Okay, betul. So those are the things. Okay, lepas pada tu you boleh mainkan peranan, and at the same time you dapat information macam today, sesiapa yang view yang tengok pada hari ni jangan you simpan kat you seorang. You share. You share dengan kawan-kawan you. You share dengan family members you. So that's how you can actually avoid lah. Itu dia. Dan seperti yang kita dapat lihat ya, tadi kita dah kongsi tips bagaimana nak mengenal pasti seseorang itu merupakan mungkin menjadi mangsa pemerdagangan orang. Sekarang kita nak tahu juga peranan NGO dan syarikat dalam menangani isu ini. Dan Syed sendiri merupakan satu NGO ya yang begitu aktif memperjuangkan isu jenayah pemerdagangan orang di Malaysia. Dan mungkin Syed boleh berkongsikan. Okay.
Syarat kita, permulaan kita adalah more to pencegahan. We need to say awareness. So kita punya main mission adalah tu pastikan rakyat kita memang faham trafficking. So kita buat programs and all that. So kita pun buat kolaborasi bersama dengan macam-macam pihak. Okay, the latest one we did also dengan Malaysia Airlines for example, because syarikat korporat, because bila you cerita pasal trafficking ni pun kan dia involve borders kan. So due to that kita pun ada collaborations lah dengan pihak kerajaan, okay, to give out awareness, and also filem pun kita ada collaborate dengan film producers untuk create awareness pasal trafficking ni. Dan at the same time kita pun assist kepada mangsa-mangsa pemerdagangan orang, di mana we have our own, kita panggil protection officers. So protection officers ni what we do is adalah untuk buat satu laporan, interview mangsa, kita buat laporan dan kita hantarkan kepada DPP lah, together dengan IO punya report. Okey. Jika kita sendiri individu ataupun masyarakat sekeliling yang mungkin rasa curiga ataupun ragu-ragu tentang perkara ini, mungkin ini adalah satu betul ataupun tidak, kita tak tahu, mungkin ini satu isu ataupun memang kes pemerdagangan orang ataupun jual orang, bagaimana untuk kita laporkan kat mana saluran yang betul sebenarnya, walaupun dalam keadaan tidak pasti, kita ragu-ragu kadang-kadang benda itu betul ataupun tidak kan, bagaimana Puan? Okay, so kalau let's say you ragu-ragu pun, let the authorities decide whether benda tu adalah benda yang sahih punya kes ataupun tidak. It's not our part to know. Kita nak kata ni kes betul, ni kes salah. Kita tak tahu, okay, because kita bukannya orang dalam industri, I mean specialize in that. So bila you trigger saja, what you do is get some information, snap photos ke, macam contoh you nampak ada budak ni dia naik kat van, tapi dia macam kena kontrol lah. Macam kena kontrol. Kenapa? Kalau let's say mak bapak tapi dia menangis satu macam rage, macam dia nak larikan diri contohnya. Because I baru semalam dengan kru airline, dia cerita pasal benda ni kan. Dia kata nampak mak tu, nampak muka tak sama, tapi lepas tu budak tu menangis satu macam tak nak. Kita ingatkan nampak macam anak tu kan. So what I said, you snap photo, you get information, you because this is your passenger, give out the information, let the authorities do their work. Kita biarkan dia orang lah, dan lepas tu dia orang kata benda ni bukan kes ke apa ke, let them decide lah. Tapi yang penting jangan viralkan dululah. Sebab belum you viral tak sempat apa lagi dah. Benda yang belum sahih lagi dalam siasatan itu pastinya. Dan mungkin Puan boleh kongsikan mengenai kesan kepada negara sekiranya isu ini tidak ditangani. Sebab kata Puan tadi, Malaysia ketika ini berada dalam tier 3, agak membimbangkan, dan sekiranya isu ini tidak ditangani dengan sebaiknya, apakah impak terhadap negara? We are talking about two impacts here. Satu dari segi kita punya generasi. We are talking about kita punya rakyat kita. What's going to happen? Because from my experience adalah anak dia dah dijadikan mangsa, dah kena penyakit AIDS and all that, dan lepas pada tu dah rosak kita punya next generation. Itu pertama. Kedua adalah dari sudut kita punya ekonomi. Sebab bila kita dah kena tier 3, okay, berturut-turut, maka negara kita akan mengalami ekonomi punya impact. Okay, businesses for example, macam contoh kita ada minyak kita yang terbaik ke apa semua kan, tapi sebelum ni ada diberikan rating yang rendah. So because of that, kita tak boleh nak export kita punya produk. So that is when dia akan impact kepada negara kita dari segi ekonomi. So last kali bila ekonomi kita pun crumble, rakyat pun still dapat dia punya impact dia tu. So in other words, nak tak nak you all kena play a role kat sini. Sebab last kali datang balik kat kita. Nanti minyak naik tinggi and all that, so it'll be a bit dangerous for us. Itu dia impak isu pemerdagangan orang, bukannya satu impak yang mudah, tapi turut melibatkan kesan kepada ekonomi negara secara tidak langsung. Itu dia. Menarik keluar pelabur luar, itu yang kita tak nak sebenarnya. Dan kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita di studio hari ini, Puan Dini Daliliah, merupakan pengasas kepada Stop Human Trafficking ataupun lebih dikenali sebagai SHAT. Itu tadi chat antara sebagai pengisian yang dapat kita kongsikan hari ini. Pengetahuan baru untuk kita juga. Baiklah, kita nak berhenti rehat seketika, dan sebelum itu kita saksikan VT yang disediakan ini. Salam sejahtera kepada semua penonton Bernama TV. Hari ini, saya ingin berkongsi berita mengenai lawatan kerja
Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz ke Pulau Pinang baru-baru ini. Tengku Zafrul berkata, Malaysia yakin untuk mencapai pertumbuhan positif dan mengelak kemelesetan pada tahun ini walaupun perlu berdepan dengan cabaran global. Walaupun pertumbuhan ekonomi negara pada tahun ini diunjukkan sederhana berbanding tahun lepas, beliau optimis bahawa Malaysia tidak akan mengalami kemelesetan. Definisi kemelesetan ialah pertumbuhan negatif KDNK atau keluaran dalam negara kasar bagi dua suku berturut-turut. Bank Negara Malaysia, Tabung Kewangan Antarabangsa dan Bank Dunia telah mengunjurkan Malaysia untuk terus meraih pertumbuhan ekonomi positif dalam julat 3 hingga 5%. Saya tidak fikir kita akan mengalami kemelesetan. Bagaimanapun, berbanding pertumbuhan yang telah kita capai pada 2022 akan terdapat sedikit kesederhanaan. Sehubungan itu, kita perlu merebut peluang ini untuk memastikan semua enjin pertumbuhan kita kekal aktif, terutamanya dari segi perdagangan dan pelaburan, katanya. Dalam lawatannya ke Pulau Pinang, Tengku Zafrul berkata beliau mengadakan pertemuan dengan pegawai tertinggi negeri dan peserta industri untuk membincang usaha mengukuhkan ekosistem perindustrian di negeri itu. Berikutan, Pulau Pinang adalah antara destinasi peleburan utama sektor elektrik dan elektronik dan teknologi perubatan. Itu sahaja laporan saya. Sekian, terima kasih. Setiap orang mempunyai impian yang mahu dicapai. Tidak kiralah kecil ataupun besar, impian akan menyebabkan seseorang itu berusaha untuk menggapainya. Itulah yang berlaku kepada seorang lelaki Kemboja yang mempunyai impian untuk terbang. Namun disebabkan kekangan kewangan, dia mencari solusi bagi mencapai impiannya itu. Trapov, 43 tahun, menggunakan wang yang disimpan selama 30 tahun telah membina sebuah rumah konkrit bersis kapal terbang bagi menggapai impiannya itu. Dengan kepanjangan 20 meter, lebar 4 meter dan tinggi kira-kira 6 meter, rumah kapal terbangnya itu berjaya didirikan hasil keringatnya sendiri. Kata Pov, dia sangat gembira untuk tinggal di dalam rumah kapal terbang berkenaan kerana ianya kelihatan persis sebuah kapal terbang, terutama sekali setelah dia memijakkan kaki ke ruangan dalaman rumah tersebut. Dalam pada itu, Pov berkata dia tidak pernah menaiki kapal terbang, namun disebabkan sering melihat kapal terbang mendarat dan berlepas dari lapangan terbang yang terletak berhampiran kampungnya, sekaligus mencetuskan idea membina sebuah rumah persis sebuah kapal terbang. Nyata, idea luar biasa Pov ini telah mendapat perhatian dari kalangan penduduk kampungnya sendiri. Rata-rata mereka memuji melihat rumah kapal terbang miliknya itu. Salah seorang penduduk kampung yang datang melawat rumah berkenaan nyata kagum dengan hasil kerja Pov yang dilihat unik dan kreatif. Mula dibina pada Mac 2022, rumah kapal terbang tersebut mempunyai 2 bilik tidur dan 2 bilik air. Ianya masih belum siap sepenuhnya ekoran kekangan kewangan yang dihadapi Pov. Pov turut mengenakan bayaran kepada pelawat yang mahu melihat sendiri rumahnya itu dengan kadar bayaran sekitar 50 sen bagi penduduk tempatan dan $1 bagi pelancong asing. Walaupun telah memiliki rumah kapal terbangnya sendiri, Pov masih berharap dia dapat terbang dengan pesawat sebenar suatu hari nanti. Dia satu yang unik dan menarik perhatian. Saya sepanjang tengok visual tadi tersenyum je. Impian untuk menaiki kapal terbang, sebelum ni tak pernah naik kapal terbang. Hari ni boleh naik kapal terbang sendiri dengan hasil ciptaan beliau. Walaupun kapal terbang tu tak terbang. Ya, tetapi direalisasikan dengan menjadikan kediaman begitu menarik sekali dan begitu unik sekali. Dan itu semangat yang kita nak. Sebenarnya kan tak ada istilah kegagalan dalam hidup. Dan kita bercakap hari ini pula kita nak beralih kepada topik seterusnya.
untuk topik kita hari ini. Topik yang menarik sekali, Cik. Kita nampak tadi dia berusaha keras untuk mendapatkan kapal terbang, membina kapal terbang walaupun berkonsepkan kediaman kerana tak dapat impian ditunaikan ketika kecil sampai ke dewasa, tak pernah naik kapal terbang. Tapi kali ini kita nak kongsi juga mengenai katanya anak muda ketika ini lebih mudah dengan tekanan perasaan. Kenapa ianya berlaku? Adakah sebab faktor didikan ataupun perubahan zaman? Ataupun kerana kerap tertunai menjadikan mereka bersifat sedemikian. Itu yang kita nak kongsikan hari ini bersama dengan kaunselor berdaftar dan juga pegawai psikologi kanan Universiti Melaya, iaitu Puan Wijayah Mala Palanisamy, yang akan memperkatakan mengenai isu ini. Apa khabar, Puan Wijayah? Baik. Selamat pagi. Kabarnya datang daripada UM, ya? Ya, datang dari UM. Okey, mungkin boleh menjawab persoalan kami itu tadi. Kenapa yalah, kita percaya bukan sahaja anak muda, kita sekarang ni fasa ini pun ada melalui fasa tekanan. Tapi kebanyakannya lah anak muda ni mudah terdedah dengan tekanan perasaan. Mengapa? Okey, zaman sekarang kanak-kanak ataupun remaja atau anak muda, dia perlukan lebih banyak perhatian. Disebabkan munculnya Facebook, disebabkan Instagram. Mereka nak menunjukkan perasaan tu melalui media massa. Dan juga kepada keluarga mereka melalui perasaan-perasaan tersebut. Contohnya gangguan mood kita panggil, itu adalah tekanan perasaan yang di mana remaja atau awal dewasa ni alami. Yang paling penting untuk dapatkan perhatian, contohnya perhatian dari rakan sekolah, rakan sebaya, di tempat bekerja ataupun di universiti. So yang itu yang menyebabkan mereka tak ada kawalan emosi yang bagus sebenarnya. Itu dia, tanpa kita sangka mungkin inginkan perhatian menjadikan mereka bertindak sedemikian. Dan saya rasa ini kira membuka perspektif kepada ibu bapa di luar sana yang rasa tertanya-tanya, apa yang tak cukup sebenarnya kita dah bagi ke anak, terlalu fragile sangat anak-anak zaman sekarang, lebih perhatian ataupun terlalu lebih perhatian ke atau mendorong kepada isu ini, atau bagaimana, Puan? Okey, pada zaman sekarang ibu bapa dah menyediakan semua keperluan asas. Dia berbanding zaman dahulu. Bila menyediakan semua keperluan asas, anak itu inginkan perhatian of course dari ibu bapa dan juga disebabkan oleh personality awal remaja itu sendiri. Okey, di mana cara kita membesarkan anak itu memainkan peranan yang sangat penting. Itu melibatkan juga perasaan. Contohnya kalau ada personality yang membesar, contohnya ada anak yang nombor sulung, dia berbeza dengan anak yang nombor 2. Jadi ibu bapa jika memberikan kasih sayang yang sama rata, tak ada wujudnya apa-apalah. Bila ada sedikit perbezaan dan anak-anak ni membandingkan diri dia dengan rakan sebaya di universiti, di sekolah, dan dia akan mula menunjukkan tekanan perasaan tu dengan melalui mood mereka. Tapi ada orang kadang-kadang kita boleh lihat muka dia ada tekanan ke tak, dia ada masalah ke tak. Macam mana kita nak tahu itu adalah tanda-tanda dia sedang melalui tekanan perasaan? Bagaimana, Puan? Okey, itu dengan non-verbal, kita panggil non-verbal, di mana gerak muka dia. Okey, kita perlu melihat pada harian ya. Contohnya pada dia dari bangun tidur sampai malam. Macam mana perubahan tingkah laku dia, macam mana perubahan emosi dia, macam mana perubahan kognitif, kita panggil adalah pemikiran dia. Dari itu kita boleh kenal pasti sama ada anak muda ni mengalami perasaan yang lebih beremosi ataupun dia inginkan perhatian dan lebih kepada perhatian dari keluarga. Itu dia. Dan kita melihat kan kadang-kadang melihat anak stres, ini sebagai harimi ataupun mengada-ngada, dan mungkin Puan boleh memberikan perspektif terhadap isu berkenaan. Okey, dia sebenarnya stres ni dia bermula jika anak muda atau remaja dia tak boleh siapkan satu tugasan dengan baik. Bila stres tu melampau dan dia tidak dapat bantuan yang sepenuhnya dari rakan sebaya, dari keluarga, dari persekitaran, dia akan menunjukkan anxiety yang di mana kita panggil kebimbangan. Jadi dari kebimbangan tu bila tidak dibantu, dia boleh ke arah depression atau dipanggil kemurungan.
Sebab tu perasaan dalam bahasa psikologinya emosi atau affection tu sangat mempengaruhi anak muda sekarang. Itulah. Tapi macam saya katakan tadi kalau mungkin yang muka kusut je, masam je, kita boleh tahu dia ada masalah, boleh dekati. Tapi yang menjadi masalah ni kepada mereka yang tak ada perasaan. Kadang-kadang kita tak tahu pun di sebalik raut wajah menyimpan 1001 masalah. Itu yang susah untuk kita kenal pasti kan. Tapi bagaimana kadang-kadang benda-benda hal kecil sebagai remaja, kita tahu isu itu kecil saja tapi kita tak pandang serius. Kita tahu benda tu remeh dan kita tahu mungkin mengada-adakan cerita. Bagaimana nak ubah mentaliti itu sebagai orang yang terdekat untuk membantu mereka sebenarnya. Okey, sebenarnya bila zaman kanak-kanak bermula dan dia ke hara remaja, perubahan hormon tu memain peranan. Bila perubahan hormon tu akan memberikan impak kepada mood. Bila memberikan impak kepada mood, perasaan tu mula bertukar. Sometimes kanak-kanak atau remaja ni lebih mendiamkan diri, itu pun bahaya juga. Sebenarnya ibu bapa kena mendekatkan diri, ambil masa mungkin sebelum bersolat ke atau selepas solat, mereka boleh dapat membantu menceritakan apa berlaku di sekolah, apa berlaku di universiti, siapa kawan-kawannya. Ibu bapa kena main peranan di sini, di mana kita menjadi sedikit kawan kepada mereka dan mendapatkan semua information ini. Itu lebih baik untuk kawan, anak menjadi rapat dengan kita, untuk anak meluahkan perasaan kita daripada anak mencari pihak ketiga untuk meluahkan perasaan. Mungkin keadaan agak membimbangkan di situ, terjerumus kepada perihal yang negatif. Dan bagi pendapat Puan mengatakan tadi ada fasa umur yang anak-anak ini mengalami perubahan. Dan sekitar umur kritikal bagaimanakah sebagai ibu bapa untuk cakna terhadap perubahan emosi anak mereka? Dia bermula dari 13 tahun hingga 16 tahun, iaitu dari tingkatan 1 hingga tingkatan 4, di mana kanak-kanak atau remaja ni mula mencapai kematangan dalam hidup dia. Jadi bila kematangan tu berubah, mereka lebih fikir secara kawalan emosi dia, lebih matang lagi. Selagi itu ibu bapa kena main peranan. Contohnya banyak faktor yang mempengaruhi lah. Contohnya keluarga. Contohnya bagaimana keluarga berkomunikasi dengan kanak-kanak ni, perkataan-perkataan yang digunakan. Jika banyak menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati, anak-anak tu akan menjadi lebih beremosi. Daripada kita lebihkan banyak positive words supaya dia akan membantu anak-anak ni lagi untuk berdepan dengan emosi-emosi yang lebih baik. Mungkin ada cara ataupun apakah rutin yang sesuai untuk kita create ataupun kita terapkan dalam kehidupan seharian dalam masa yang sama dapat mengurangkan tekanan, khususnya golongan muda. Golongan muda ni contohnya kita bangun tidur, berapa ramai ibu bapa sekarang kita bagi tahu selamat pagi, good morning atau give a hug. Kita panggil dalam psikologi hug terapi juga. Satu pelukan yang sama keluarga. So bila dia rasa pelukan tu memberikan satu impak kasih sayang kepada anak tu, dia akan mula menceritakan. Dia mula dengan emosi yang very positif pada hari tersebut. Antara aktiviti-aktiviti yang mungkin boleh dilakukan bersama dengan anak-anak walaupun anak itu dah meningkat remaja, mungkin dengan berkebun, contohnya berkebun, bermain badminton, bersosial, ajak keluar. Ajak keluar. Even kalau birthday function pun kita buat very simple dekat restoran, itu memberikan emosi-emosi yang sangat positif di kalangan anak-anak, dan dia mula akan ceritakan apa masalah yang berlaku di universiti atau di tempat kerja atau di sekolah. Itu bagaimana kita ikatan keluarga tu sangat penting sebenarnya. Dan mungkin kita boleh jadikan satu rutin kebiasaan, iaitu makan bersama keluarga itu sebagai aktiviti wajib daripada kecil sampai ke besar. Dan dalam masa yang sama, gadget juga merupakan satu peranan yang menjadikan anak-anak ini mudah rapuh kan. Tapi jauh. Dan jauh. Walaupun dalam satu rumah ni, mak, ayah, anak, tapi masing-masing dalam dunia yang berbeza. Dan mungkin Puan boleh kongsikan mengenai ataupun kesan, impak gadget ini terhadap emosi anak itu sendiri bagaimana? Memang betul gadget memang memberikan kesan yang paling banyak, di mana kanak-kanak atau remaja atau anak muda sekarang dia cepat mencari simptom melalui digital, melalui media masa dalam gadget. So dia tak dapatkan lagi consultation from the doctor itself.
So gejala ni boleh dikurangkan bila contohnya makan bersama tu tinggalkan telefon di mana-mana, di ruang tamu. So ada sedikit peraturan lah. Peraturan tu boleh mula di rumah ataupun pergi ke tempat peranginan yang tak ada coverage contohnya. So dia akan merapatkan diri dengan aktiviti-aktiviti lasak supaya dia boleh mengurangkan penggunaan gadget ni. Tapi dia bermula dengan ibu bapa sebenarnya. Selagi banyak ibu bapa menggunakan gadget, selagi itulah anak melihat dan menggunakannya. Okey, di samping kita bercakap mengenai aktiviti dan rutin dalam kita merapatkan hubungan bersama-sama dengan anak, mungkin ada tips ataupun terapi ataupun rawatan yang sesuai kepada anak-anak kita ni, khususnya golongan muda ni, untuk mereka hindari ataupun supaya mereka terhindar daripada melalui fasa tekanan itu sendiri. Ya, tips yang pertama kepada ibu bapa dulu, mereka kena sedia mendengar. Mengambil masa anak tu menceritakan. Walaupun kita dalam kesibukan di Kuala Lumpur, di mana-mana, kita sangat sibuk bekerja, tapi kita perlu luangkan masa untuk mendengar. Mendengar apa-apa sekecil-kecil apa permasalahan yang anak sebutkan tu, kita kena sedia mendengar. Selain dari itu, kawan yang anak-anak yang berkawan tu, kita perlu kenal keluarga tersebut juga, supaya kita boleh buat satu gathering, for example, makan bersama, supaya kita kenal kawan-kawan anak-anak kita. So tips-tips yang sekecil-kecil ni membantu untuk perkembangan awal muda untuk menjadi dewasa yang lebih matang dan kawalan emosi yang lebih baik. Okey Puan, dan kita nak tahu juga sejauh mana apabila anak terlalu dunianya bermain dengan gadget dalam kehidupan sehariannya untuk menyelesaikan masalah. Kerana ada artikel yang saya pernah baca apabila seorang anak itu terlalu fokus ataupun bermain gadget, mereka tidak pandai untuk menyelesaikan masalah yang berlaku dalam kehidupan harian. Mungkin Puan komen mengenai ini. Sebab gadget ni dia lebih teknikal. So bila dia lebih teknikal, bersosial tu berkurang. Dia tak ada cara untuk memujuk, cara untuk bercakap dengan orang lain. Dia tak ada kemahiran tersebut. Dia lebih kepada kemahiran untuk teknikal dalam handphone. So bila teknikal tu lebih daripada bersosial, dia akan menjadi lebih pendiam. Dan bila dia jadi lebih pendiam, coping skills tu tak boleh dicari. Dia dalam dimensi yang di mana mencari-cari jawapan untuk setiap masalah yang ingin diselesaikan tu. Okey, menyentuh tentang perkara yang buruk ada baiknya. Baik pun ada buruknya. Adakah bagus ataupun orang kata ialah bagus untuk seseorang anak itu, khususnya golongan muda ini, tidak menghadapi tekanan? Okey. Tekanan sebenarnya baik jika kita ambil secara very positif, sebab dia akan memotivasikan untuk kita lagi berjaya. Tapi bila tekanan tu memberikan impak dari aspek kesihatan mental kita, dia akan memberikan kebimbangan yang melampau, kemurungan dan pelbagai masalah kesihatan yang lain jika tak ada coping skills yang baik. Jadi yang itu yang kita kena terapkan di sekolah, di universiti, di kalangan melalui program kesedaran, supaya mereka tahu macam mana nak dapatkan coping skills dan juga kawalan emosi diri mereka sendiri dengan lebih baik. Contohnya kita counsel ourselves dengan sendiri. Okey, macam mana solution tu boleh saya dapat melalui kawan, melalui orang luar, melalui persekitaran. Salah satu adalah saya rasa media masa memainkan peranan yang penting jugalah ke arah yang very positif. Kalau positif selamanya ataupun memanjang tak bagus juga. Itu pun masalah juga sebenarnya. Betul. Tapi apa jua cabaran yang perlu dilalui dalam kehidupan untuk membina personality yang lebih kuat lagi sebenarnya. Dan bagi Puan, kenapa isu anak muda lebih terdedah kepada tekanan perasaan ni kerap kali kita lihat berlaku di negara maju berbanding di negara mundur, dan mungkin ini Puan boleh jelaskan secara ringkas. Sebab di negara maju mereka bekerja-kerja dengan teknologi. Bila mereka bekerja dengan teknologi, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Bila mereka yang tidak mampu ni, mereka akan terjurus kepada perasaan emosi yang tidak stabil. Bila tidak stabil tu yang akan jadi kebimbangan yang melampau. Contohnya, dia tak boleh siapkan kerja pada yang ditetapkan di sekolah, di universiti dengan tugasan yang diberikan.
ini akan mengganggu dari aspek personality dia yang mungkin berubah berbanding negara yang sedang membangun. Dia lebih kepada ikatan kekeluargaan dan juga bantuan yang didapat dari kawan-kawan, dari guru tu berbeza daripada negara maju yang lebih sangat advance dari aspek teknologi. Dengan kemahiran komputernya, dia banyak aspek yang kita boleh kenal pasti yang memberikan impak kepada tekanan perasaan ini. Itu dia. Okey, baiklah. Maknanya impak daripada kesan berlumba-lumba pun turut memberikan satu tekanan ya. Dan itu dia chat yang dapat kita kongsikan hari ini, dan saya kira kan ianya dapat sedikit sebanyak membantu kita dalam menangani permasalahan anak muda yang terdedah dengan tekanan perasaan. Maksudnya ibu bapa pun perlu cakna sebelum ni. Janganlah kata kenapa zaman kita dulu tak macam ni, tak macam ni. Mungkin cara pendekatan ibu bapa kita dulu lain. Faktor manusia itu sendiri yang harus kita ubah. Sebenarnya bukan perubahan zaman. Perubahan dulu dan sekarang sebenarnya tak ada banyak beza. Tapi kita sebagai individu, bagaimana cara kita untuk menangani dan handle perkara tersebut. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada tamu kita, Puan Wijaya Malapalanisami, selaku kaunselor berdaftar dan juga pegawai psikologi kanan Universiti Malaya, atas topik dan perkongsian hari ini. Banyak memberi informatif sekali daripada isu jenayah pemerdagangan orang sehinggalah anak muda terdedah dengan tekanan perasaan, dan diharapkan apa yang kami kongsikan sedikit sebanyak dapat memberikan panduan dan ilmu kepada anda di luar sana. Baiklah, apa khabar Malaysia dah pun sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak. Jaga diri, jaga makan, jaga pakai. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan selamat berhujung minggu. Bye-bye.